Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Oke, baik baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik. Oke, baik. Kita sambung pelajaran kita boleh? Boleh. Oke, hari ini cikgu ada siapa? Arni, Akif, Arsyad, Wazif, Akilah, Muhaimin Hazim. Oke. Rabia mana Rabia? Tadi ada Rabia. Apa Rabia tak masuk eh? Tadi Rabia ada kan? Ada, tadi ada. Ha. Okey, baik, tak apa. Nanti Rabia masuk nanti dia tu follow lah. Okey, kita teruskan kita punya ni. Okey, tajuk hari ni tajuk baru betul? Tajuk apa? Betul. Darab perpuluhan. Darab perpuluhan. Minggu lepas kita belajar tolak perpuluhan betul? Tolak perpuluhan, mencari anu Betul. dalam tolak perpuluhan betul? Cikgu pun dah bagi latihan Betul. Betul tak? Okey, buat dalam buku tulis betul? Betul. Buku tulis apa? Mat 1 ke Mat 2? Betul. Mat Mat 2. 2. Ha? Sekolah kat situ pun tak pasal Mat tahu. 2. Mat 2. Mat 2. Okey, Mat 2 bagus. Okey, Wazif macam sekolah Belemang Wazif Semangat. Okey, bagus Wazif. Tahniah. Okey, baik. Wazif dah belajar sampai tajuk ni belum? Dah? Oh, dah belajar dah dekat sekolah awak. Dengan cikgu sekolah awak dah belajar dah tajuk ni. Dah. Oh, Dah. awak dah sampai tajuk apa belajar? Darab perpuluhan. Sama dengan sekolah cikgu? Dah. Oh, sama. Waktu tu Okey. sepatutnya nak lagi dah. Tapi nak ulang kaji balik. Alright. So ni ulang kaji lagi lah. Oh, banyak kali lah awak belajar. Jadi lagi hebat Okey, bagus. Okey, baik. So yang murid SK Belemang, okey kita tengok sama-sama. Okey, baik. Baik. Hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Maksudnya botol warna ungu ni kita ada 3 botol. Jadi satu botol ni kalau kita tuang air dia boleh memenuhkan air sebanyak 1.7 liter. Jadi murid-murid, ini pun pengenalan kepada awak. Ini pun pengenalan kepada awak. Apa dia? Ini simbol ni. Okey, simbol ni. Ni. Ini adalah simbol liter. L-I-T-E-R, liter. Merujuk kepada isi padu air. So, botol ni boleh isi 1.7 liter. Kalau kita ada 3 botol, alah cikgu 1.7 tambah 1.7 tambah 1.7 kan senang cikgu tambah. Ya, boleh je tambah. Tapi kalau cikgu ada 50 botol, awak nak tambah tak 1.7 tu sebanyak 50 kali? Tak nak. Boleh tak? Tak nak kan? Tak. Jadi sebenarnya tambah berulang-ulang adalah konsep apa dia? Tambah berulang-ulang adalah konsep Darab. darab. Jadi kita tukarkan kepada tambah berulang-ulang adalah kepada konsep darab. Alah cikgu 1.7 3 kali je tambah tak banyak. Boleh kalau nak tambah. Tapi kalau cikgu ubah 3 ni kepada 30 botol, awak boleh tambah 1.7 tambah 1.7 tambah 1.7 tambah 1.7 banyak 30 kali. Pastinya banyak. Betul. Jadi kita tukarkan. So kita sebenarnya ulang kajilah Okey, masa tahun 3, tahun 2, sifir darab adalah konsep tambah berulang-ulang. So kita boleh jadikan dalam bentuk operasi darab. Bila kita tukar kepada operasi darab, ianya lebih mudah. Okey, baik. So sekarang cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Okey, cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Apa tu cikgu nak terangkan cikgu? Cikgu ni menebalkan lah. Jangan takut. Okey, cikgu nak terangkan kepada awak. Ada suatu ilmu penting dalam darab perpuluhan yang kita perlu tahu. Apa dia? Sila perhatikan betul-betul. Apa dia? Sila perhatikan betul-betul. 3 darab 1.7 liter sama dengan 51. Cikgu, jawapan dah ada dah. Dah betul jawapan. Cikgu nak terangkan apa lagi? Ada. So, perhatikan betul-betul. Murid-murid, 3 darab 1.7 adalah sama juga. Murid boleh buatnya 1.7 liter darab dengan 3. Okey, murid-murid boleh buat macam itu. Tak ada masalah.
Okey, 1.7 darab dengan 3. Okey, baik. Darab bentuk lazim sama sahaja. Cikgu, saya ni belajar kat sekolah darab bentuk lattice. Tahu siapa ada belajar bentuk lattice? Ingat lagi tak bentuk lattice? Tak. Tahu tak bentuk lattice? Tak tahu. Okey, tak apa, cikgu buat dua-dua. Okey. Sebab nanti kan ada yang belajar bentuk lattice je. Okey, kita ni sekolah campur-campur. Cikgu tunjukkan dua-dua. Okey, cikgu pergi pada bentuk lazim. Okey. Okey, bentuk lattice dulu. Cikgu tunjukkan pada bentuk lazim dulu 1.7 darab 3. Ni bentuk lazim. Oh, sorry. Alamak, hang pula. Sorry. Okey, 1.7 darab 3. Okey. Ini bentuk lazim susunan dia macam biasa. Okey. Kita darabkan 3 dengan 7 dulu. 3 darab 7. 3 darab 7 dapat 21, betul? 1 dekat bawah, tambah 2 dekat atas. So, 3 darab 1. 3 tambah 2, dapat 5, betul? Selesai. Kita darab dua-dua. So, kita dapat berapa kat sini? Dapatlah 51. Cikgu, kenapa dia jadi 5.1? Yang ini yang cikgu cakap tadi, ada suatu ilmu penting yang cikgu nak terangkan, cikgu nak cakap pada murid-murid tahun 4. Murid-murid, sebenarnya darab perpuluhan ini, kalau KSSR yang sebelum ini, awak akan belajar di tahun 5. Tapi darab perpuluhan sekarang ini dah berada di tahun 4. So, sama saja. Awak berada di tahun 5 ke tahun 4, sama je sekarang. So, apa yang cikgu nak terangkan sekarang pada awak, bila kita darab perpuluhan, kita darab sampai selesai dulu. Habis cikgu titik tu, biarkan dulu. Bila kita dah dapat 51 dekat bawah ni, okey? Bila kita dah dapat 51 dekat bawah ni, murid-murid, barulah kita tengok dekat soalan kita. Ada yang mana ada titik perpuluhan? Yang depan ni cikgu ada titik perpuluhan. Cuba kita tolakkan dia keluar. Berapa kali dia lompat? Kita tolakkan dia keluar. Berapa tempat perpuluhan dia tu? 1 kali lompat, cikgu. 1 kali lompat bermaksud dia ada 1 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan. Cikgu, yang bawah kena tengok juga. Yang bawah ni kena tengok juga. Tapi cikgu, yang sebelah dia ni ataupun yang bawah dalam bentuk lazim ni, 3 ni dia tak ada titik perpuluhan. Kalau dia tak ada, tak payah kira. Kalau dia ada, kena kira juga. Tapi sekarang dia tak ada. Yang atas saja 1 tempat perpuluhan. Kenapa 1, cikgu? Kita lompatkan ke belakang, berapa kali dia lompat dekat nombor tu? Sekali keluar. Maka dikira sebagai 1 tempat perpuluhan. Selepas kita dah cek dari atas dengan bawah, maka kalau atas saja ada, kira yang atas. Kalau dua-dua ada, dua-dua kena kira. Okey, dua-dua kena kira. Tapi sekarang ada 1, maka dekat jawapan, kita lompatkan 1 masuk ke dalam, letakkan titik perpuluhan, maka dia jadi 5.1. Itulah syarat-syarat dalam darab perpuluhan. Kita buat bentuk lazim, kita darabkan seperti biasa dulu. Titik perpuluhan biar dulu. Bila dah dapat jawapan tadi, 5.1, baru kita rujuk balik soalan. Tengok dekat soalan yang atas, nombor yang atas. Ada titik perpuluhan tak? Ada. Buang ke belakang. Dia lompat 1 kali. Okey, dia lompat 1 kali ke belakang. Sebab mesti lompat antara nombor. Yang bawah ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak payah kira. Tapi kalau dia ada, lompatkan juga. Kira. Kena kira berapa kali dia lompat. Lepas tu dah dapat. Okey, contoh sekarang ni ada 1 tempat perpuluhan. Maka dekat jawapan daripada belakang kita lompatkan 1 masuk ke tengah antara nombor. Lompat antara nombor. Okey, so dapat 5.1. Tak apa, nanti cikgu terangkan lagi. Okey, ini contoh yang pertama 5.1. Ini darab bentuk lazim. Okey, ini darab bentuk lazim. Sekarang okey, cikgu nak ajar pula bentuk lattice. Bentuk lattice. Okey, bentuk lattice ni bentuk kekisi lah. Okey, baik. Bagi siapa yang ni boleh tengok. Muhammad Nazim. Mana Muhammad Nazim? Muhammad Nazim ada tak? Okey, Muhammad Nazim. Oh, Rabia dah masuk Rabia. Oh, okey, Rabia dah ada. Okey, tak apa. Okey, dah tak apa. Cikgu ingatkan Rabia tak ada lagi. Okey, Rabia dah ada. Okey. Bila kita nak bentuk lattice, kita kena buat kotak lah. Okey, cuba tengok yang nombor depan ni. Ada berapa nombor? Ada 2 nombor. Maka kat dalam ni kita kena buat 2 petak lah. Okey, ada 2 nombor. Sorry, tak center. Kena center Okey. Okey. Baik. So, dekat dalam dia kita kena bagi 2. Sorry. Okey. Dekat dalam dia kita kena bagi 2.
Okey. Saya pernah belajar ni. Yelah, memang kena belajar ni Mazim. Ini namanya bentuk lattice betul. Bentuk kekisi. Kita kena potong dua macam tu. Okey, baik. So, masukkan nombor dia. 1.7 darab 3. Dia bentuk lattice, bentuk kekisi. Cikgu tunjukkan dua-dua. Sebab takut ada murid yang lebih suka bentuk kekisi ataupun bentuk lazim. Tapi kalau tanya Cikgu Suhaimi, cikgu, bentuk mana yang saya kena betul-betul mahir? Semua murid wajib mahirkan dengan bentuk lazim. Okey, cikgu nak bentuk lazim tu lebih penting. Tapi cikgu saya suka bentuk lazim. Kalau suka tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau tanya Cikgu Suhaimi lebih suka murid Cikgu Suhaimi mahir, cekap dan power hebat dalam bentuk lazim darab. Okey, so kita darabkan macam biasa. 3 darab 7. 3 darab 7 dapat berapa? 21. Masukkan nombor 21. 2 dekat atas, 1 kat bawah. Kita baca macam mana? 21. Okey, 3 darab 1, 3 betul? Kalau kita baca 3 darab 1, 3, macam mana nak tulis nombor 3? Ni kena hati-hati. Kadang-kadang murid terbalik. 3 darab 1, sifar. Tak ada nombor kosong. Sifar 3. Okey, itu cara tulis dia. Cikgu mesti letak sifar ke? Ya, mesti letak sifar. Sebab nombor 3. So, 10 dia tak ada nombor. Sifar 3. Baik, bila nombor kotak-kotak yang ni dah penuh, murid-murid perhatikan. Tambah. Kita kena tambah dia. Tapi bila nak tambah mengikut lorong. Jangan tambah sesuka hati. Okey, ikut lorong yang saya menyengit ni. 1 ada tambah apa-apa tak? Tak ada. Jadi 1 lah. 2 tambah dengan berapa tu? 3. 3 jadi berapa? 5. Sifar ada tambah apa-apa tak? Tak ya. Ada. So dapat sifar. So kita dapat apa tu? Sifar 51. Murid-murid, kalau sifar berada di depan, kita tak payah tulis pun tak apa sebab sifar tu tak ada nilai. So jawapan kita sekarang 51, betul? Betul tak 51? Betul. Murid-murid, ingat lagi sekali cikgu cakap, bila darab perpuluhan, darab dulu seperti biasa. Dah dapat jawapan, tengok balik pada soalan. Sekarang tengok balik pada soalan. Tengok balik pada soalan. Itu cikgu bulatkan dengan warna kuning tu. Nampak tak tu? Okey, ada tak titik perpuluhan? Ada cikgu. Yang mana ada titik perpuluhan? Yang depan ni cikgu, berapa kali kita buang keluar? 1 kali cikgu. Yang belakang ni ada titik perpuluhan? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, tak payah kira. Tak payah tengok. Kalau dia ada, kena kira juga. So, kat depan ni ada 1 kali cikgu. Kalau dia lompat, maka dekat 51 jawapan ni, masukkan balik 1 kali. Titik perpuluhan. Belakang lompat. So, dia jadi 5.1. Itu syarat-syarat dia. Darab perpuluhan. Boleh dapat? Boleh dapat tak? Boleh. Okey. Boleh Okey. Itu contoh yang pertama. Okey. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey. Tengok pada skrin handphone masing-masing ataupun skrin laptop. Berapakah jumlah panjang? Bacakan Asyad. Berapakah jumlah panjang dalam sentimeter bagi 4 biji pemadam yang sama? Okey, satu pemadam panjang dia 2.54 cm. Sekarang kita ada 4 pemadam. Berapa panjang dia? Alah cikgu, tambah je lah cikgu. 2.54 tambah 2.54 tambah 4 kali. Alah tambah 4. Okey, kalau tambah 4 boleh cikgu ubah soalan ni. Tambah 4. Kalau 40 pemadam? Cikgu, kalau 40 pemadam saya nak tambah 40 kali cikgu. Repot jari saya cikgu nanti masa kira nanti. Jadi kita kena ingat bila tambah berulang-ulang nombor yang sama 2.54 tambah 2.54 tambah sebenarnya tambah berulang-ulang nombor yang sama adalah konsep darab. Okey, itulah cara kita nak mengesan soalan penyelesaian masalah. Operasi apa nak guna? Kalau kita perasan ni tambah berulang-ulang, tentulah dia merujuk kepada operasi darab. Itu salah satu tips. Okey, baik. So kita darablah sekarang ni So kita darabkan. Tulisan tak besar. 2.54 cm kita darabkan dengan 4. Okey. Sama juga macam tadi, cikgu nak tunjukkan dengan cara kedua-dua cara. Yang pertama cara bentuk lazim, yang kedua cara lattice. Okey, cikgu pergi kepada cara lazim dulu. Tulis dulu 2.54 cm
darab dengan 4. Okey, darab dengan 4. Okey, baik. Darabkan 4 darab 4 berapa? 16. 4 darab 4, 16 betul? Betul? Jadi 6 dekat bawah tambah 1 dekat atas. 4 darab 5 berapa? 20. 20 tambah 1? 21. 21. Jadi 1 dekat bawah tambah 2 naik atas, betul? 4 darab 2? 8. 8 tambah 2? 10. Dapat 10. Cikgu, saya dapat 1016. Betul. 1016 awak dapat bila awak darabkan. Cikgu, memang kena darab dulu ke? Darab saja dulu. Selepas darab, ini adalah darab perpuluhan. Selepas darab, cikgu kata apa tadi? Tengok balik pada soalan. Tengok nombor yang depan. Yang depan ada titik perpuluhan tak? Ada, cikgu. Cuba awak keluarkan dia. Jom kita keluarkan dia. 1, 2. Cikgu, 2 kali cikgu. Maka 2 TP. TP tu apa? Tempat perpuluhan. TP tu apa? Tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Okey, cuba tengok nombor 4. Nombor 4 ada titik perpuluhan tak? Tak ada. Tak ada. Maka tak ada, tak payah kira lah. So sekarang, yang depan ni ada 2 TP. Maka dekat jawapan kita kena masuk balik berapa kali? Masukkan berapa kali lompat? Kat jawapan ni 1016 ni. 2 kali. Okey, sama-sama kira dengan cikgu dan tengok pada skrin macam mana nak masukkan dia. 1, 2. Buat anak panah. Letakkan titik perpuluhan. Tulis balik jawapan. Dapat berapa? 10.16 cm. Dapat tak ilmu ni? Dapat ikut tak? Boleh? 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 Okey, so sekarang itu bentuk lazim. Sekarang cikgu nak pergi kepada bentuk letis. Okey, kita buat bentuk letis satu kali. Buat kotak. Okey, dalam dia kita potong. Tak tegak pula. Okey, kita potong. Cikgu, Ya, saya. kenapa dah share? Kenapa apa? Phone cikgu ke saya? Berdesir. Sebab macam tersekat. Suara cikgu tersekat. Sorry cikgu tersekat. Lain tak elok lah. Okey. Okey. Dah okey tak Wazif? Okey. Wazif okey tak Wazif? Dah. Dah okey Okey, baik Rabia. Rabia kena offkan mic Rabia. Kalau nak cakap baru onkan mic Alright. Okey, Siti Nur Aminah okey Siti Nur Aminah? Okey. Alright, okey. Baik. Okey, kita sambung Okey, so macam biasa bentuk letis kena buat ni lah. Okey, dalam dia kita kena sorry. Okey, kita potong kat tengah dia ni buat bentuk. Okey, kemudian bila dah ni masukkan nombor lah. 2, kita masukkan nombor 2.5. Sorry. Salah. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Cikgu pun dah tersalah dah. Apa yang salah pada cikgu? Kotak dia kotak cikgu terkurang. Okey, sorry. Okey. Kotak dalam kena buat berapa kotak? 2. 3 kotak. Kena buat 3 kotak Kenapa 3 kotak? Sebab 2.54 ada 3 kotak. Okey. Cikgu buat 4 tu tak cikgu nak padam, jangan risau. Sebab dia bentuk dia tak sama besar. Buat bentuk letis ni, dia punya cerewet dia, kotak tu kalau boleh mesti sama besar. Jangan ada terkecil ada terbesar, nanti tak cantik. Okey. So buat dia dalam dia potong. Okey, kita potong Okey, baik. Okey, so sekarang dah cantik. Dah cantik dah? Cantik tak? Okey, kita masukkan nombor 2.54 darab 4. Okey, 4 darab 4. 16. Okay, 16. 4 darab 5. 20. 4 darab 2. 8. 8. Cikgu, kena letak 8 tu. Terima kasih. Cikgu saja diam nak tengok ada tak yang tegur.
Ya, salah. Macam mana nak tulis 8? Sifar 8. Ingat sebab itulah kena hati-hati kalau kita buat bentuk lattice. Okey, kalau 8 sifar 8, bukan 8 sifar. Terima kasih yang perasan. Tahniah. Okey, bila kotak dah penuh, kita boleh tambahkan. Ingat nak tambah mesti ikut lorong dia. Okey, baik kita tambah sama-sama boleh. Okey, 6 ada tambah apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. So dapat 6 betul? Betul. 1 tambah sifar. 1. 1. 2 tambah 8. 10. 10. Murid-murid tengok ni. Tengok cikgu nak terangkan. Bila dapat 10 macam gini, 1 ni kita tak boleh buat kat sini. Okey, dia kena naik rumah sebelah sini. 1 ni, dia tambah 1 kat sini. So 1 ni dah tak ada kat sini. So dia tinggal sifar seorang-seorang. Faham tak? Sifar ni dia tinggal seorang-seorang ni. Cikgu, Ya. saya ada Google Meet BI. Okey, tak apa Akif. Okey. Nanti tengok link rakaman. Ni okey Akif. Akif sekolah Akif ada kelas kan? Join kelas. Utamakan kelas dulu. Okey, sama. Okey, baik. Okey, baik. So sifar, 1 naik atas 1 tambah sifar, maka dapat berapa? 1 lah. 1. So 1 sifar 1 6. Kita dapat 1000. Ya saya? Saya kena left. Okey, baik Alisha. Alisha kan? Ha? Siapa? Alisha. Alisha kan? Okey, baik tak apa. BI. Sekolah Taman Anggrek ada kelas kan? Okey, cikgu siapa aja? BI? Cikgu Azrai. Cikgu Azrai ya. Sikit salam kat Cikgu Azrai ya. Okey. Okey, cakap dia. Okey, baik. So sekarang kita dapat 1006. Okey, baik. Sama juga bila kita dah keluarkan jawapan, ingat bila darab perpuluhan kita darab dulu. Tetapi sebelum kita kata ini jawapan akhir, ingat balik cikgu sampai kata apa? Tengok kepada dua-dua nombor dalam soalan. Oh cikgu, yang depan ni ada titik perpuluhan. Cuba keluarkan dia 1 2. Cikgu 2 kali cikgu dia lompat baru keluar. So 2 TP. TP tadi apa TP? TP tadi apa TP? Tempat perpuluhan. 4 ada titik tak perpuluhan? Tak ada. Maka 2 je, 2 TP. So masukkan balik dekat nombor dia 1 2. Buat titik perpuluhan dia tu. So maka dapat 10.16. Sama juga. Boleh dapat? Boleh? Boleh. Okey, baik. Ada bentuk lattice lah. Ni tunjuk. Okey, cikgu nak tunjukkan lagi satu. Okey. Okey, cikgu nak tunjukkan kepada awak juga yang ni. Okey. Sorry. Okey, 73.82 darab dengan 6. Betul tak? Okey, baik. Tapi yang ini cikgu nak tunjuk bentuk lazim je lah. Bentuk lattice dah ni siapa yang nak cuba bentuk lattice boleh cuba. So sekarang sama juga kita buat bentuk lazim. 73.82 darab 6. Okey, kita darabkan dengan 6. Garis macam biasa. Okey. Okey, baik. 6 darab 2. 12. 6 darab 2 dapat apa? 12 kan? 12. Okey, 2 duduk bawah, tambah 1 naik atas. Okey, settle. 12 settle. Okey, 6 darab 8. 8. 48. 48 tambah 1. 49. 49. 9 duduk bawah, tambah 4 duduk atas. 6 darab sifar. Sifar tambah 4. 4. Dapat 4. 4 duduk bawah. Okey, titik perpuluhan. Biarkan dahulu. 6 darab 3. 18. 18. 8 duduk bawah, tambah 1 naik atas. 6 darab 7. 42. 42 tambah 1. 43. 43. So dapat 43. Okey.
43. Okey, dah dapat jawapan. Jawapan kita berapa? Apa ni? Kau betul-betul 438,492. Okey, tengok balik pada soalan kita. Berapa kali ni kita keluarkan titik dia? 1, 2, 3. Maka 3 kali betul. Cuba kita sama-sama cikgu. 1, 2, 3. Dekat 6 ada tak titik perpuluhan? Dekat nombor 6. Tak ada. Kalau ada kena kira tak? Tak ada. Dia tak kira. Kalau ada Dia kena kira juga. Okey, kalau ada kena kira. Okey, itu yang kemahiran cikgu, nanti cikgu tunjukkan satu. Itu tahun 5 punya. Kalau ada kena kira juga. Okey, baik. Tapi sekarang 6 ni tak ada titik perpuluhan kira. So kita ada berapa TP? Kita ada berapa TP? 3. Maka dekat jawapan masukkan 3 juga. Okey, sama-sama kira dengan cikgu. 1, 2, 3. So jadi berapa jawapan kita? 438,492. 492. Boleh semua? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik murid-murid. Murid-murid, sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Sila perhatikan betul-betul Baik, cikgu. Apa yang cikgu saya nak tunjuk pula? Okey, tadi kita darabkan nombor kan? Nombor-nombor biasa kan? Sekarang ni kita nak tengok kalau kita darabkan dengan 10. Okey, kita darabkan dengan 10, 100 dan tak kisahlah 10 ke 100 ribu ke, dia sama je. Cikgu nak terangkan kepada murid-murid. Habis pukul 11 ke, cikgu? Pukul 11 lebih sikit nanti Kenapa? Ada kelas ke? Okey, baik. Murid-murid. Tak ada. Okey, murid-murid. Okey, murid-murid sedia? Semua sedia? Siapa lagi bersama cikgu sekarang ni? Ya. Okey, Aminah. Sedia. Aminah, Arni, Wazif, Arsyad, Zakaria. Zakaria ada Zakaria Apa yang dah? Ada. Oh, hari ni ibu tak kerja Ibu BDR hari ni. Terima kasih. Okey, Akilah Fatihah. Okey, baik. Rabia, Siti Nur Aminah. Okey. Okey, kita ada daripada Belemang, daripada Putrajaya, daripada Johor Bahru. Okey, baik. Murid-murid, sekarang ni cuba tengok cikgu nak tunjukkan kepada murid. Nombor perpuluhan, dia darabkan dengan 10. Okey, cikgu bulat warna merah tu Kemudian cikgu bulat guna warna kuning pula. Nombor perpuluhan 7.342 dia darabkan dengan 100. Okey, yang ketiga, nombor perpuluhan tu 0.956 dia darabkan dengan 10. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa-apa nombor perpuluhan. Okey, nombor n perpuluhan. Nombor perpuluhan darabkan dengan 10 ke, 100 ke, 1000 ke dan 10,000. Tak kisahlah. Dan seterusnya, asalkan depan dia ni nombor 1. Pangkal dia ni nombor 1. Pangkal dia ni nombor 1. Murid-murid cikgu Suhaimi tak payah buat bentuk lazim. Alah cikgu, dekat buku teks tu tengok je. Cara 1 bentuk lazim, cara 2 tu ada cara lompat. Kenapa bentuk buku teks suruh buat bentuk lazim? Tak apa. Itu contoh cara 1, cara 2. Tapi untuk murid-murid cikgu Suhaimi nak latih daripada tahun 4. Daripada sekarang. Apa-apa nombor perpuluhan darab dengan 10 ke, 100 ke, 1000, 10,000, asalkan depan di pangkal 1, jangan buat bentuk lazim. Kita buat gunakan teknik piring terbang. Teknik apa? Teknik piring terbang. Piring terbang. Tapi syarat dia, ada syarat. Mesti ditulis dalam bentuk lazim. Apa maksud bentuk, mesti ditulis dalam ayat matematik. Itu syarat dia. Apa cikgu ayat matematik? Sila perhatikan betul-betul
Sila lihat betul-betul pada skrin awak. Cikgu nak terangkan ni. Okey, cikgu terangkan sekali ini. Terus ingat, kalau boleh terus ingat sampai bila-bila. Kalau tak ingat, kurang-kurangnya awak dah pernah dengar, dah pernah tengok. Kenapa? Nanti dekat tahun 5 ada lagi tajuk ni. Bila ulang 2-3 kali, dia akan jadi ilmu yang kekal. Dan kemahiran ni kita akan guna dalam peperiksaan. Kalau ada UPSR, tak ada UPSR, dah tak ada, awak akan bawa kemahiran ni kat sekolah menengah. Okey, apa itu? Tengok depan ni. Okey, soalan ni apa tadi? 10 darab 1.25. Cikgu ambil yang pertama Nampak tak tu? Betul tak? Sama tak? 10 darab 1.25. Betul kan? Cikgu ubah dia. 1.25 darab 10. Cikgu, bolehkah kita ubah terbalikkan? Kalau operasi darab, boleh terbalikkan. Yang besar, yang panjang duduk depan, yang 10 duduk belakang. Boleh. Operasi darab saja. Kalau bahagi, jangan pandai-pandai ubah. Dengar ni, ada syarat dia. Darab boleh kita terbalik-terbalikkan. Tapi kalau bahagi, jangan terbalikkan. Dapat tak? Dapat. Okey, faham yang tu darab boleh terbalikkan. So, bila kita dah terbalikkan macam gini, sekarang kita nak buat teknik piring terbang. Murid-murid, kenapa boleh guna teknik piring terbang? Sebab dia darabkan dengan 10. Sebab dia darab dengan 10. Apa-apa nombor perpuluhan, darab 10 ke 100 ke 1000 ke 10,000, asalkan depan dia pangkal 1, tak payah buat bentuk lazim. Kita buat dalam ayat matematik macam gini. Ini dipanggil ayat matematik. Ada simbol darab, anda sama dengan. Dekat belakang ni nanti jawapan. Okey, baik. So sekarang cikgu buat balik semula. 1.25 darab 10 sama dengan. Ini dipanggil ayat matematik. So sekarang ni kita nak cari jawapan dia lah ni. Macam mana teknik piring terbang? Sila perhatikan betul-betul sekarang dengan teliti, dengan jelas. Kita tengok nombor 10 kita tengok operasi apa? Ni operasi apa ni? Darab. Operasi darab, betul. Murid-murid, bila operasi darab, buat anak panah atas dia gerak ke depan. Ni anak panah ni kalau darab gerak ke depan. Ke kanan lah. Kalau kita ngadap dia ke kanan. Maksudnya ke depan. Faham? Kemudian tengok nombor 10 ada berapa sifar? 1. Kalau nombor 10 ada 1 sifar, kita kena ingat dia kena lompat sebanyak 1 kali. Lompat ke mana? Tengok pada anak panah. Anak panah ke kanan, ke depan. Maka lompatkan. Daripada mana nak lompat? Tengok dekat nombor 1.25. Dekat mana titik perpuluhan? Kat tengah sini. Letak pensel kita dekat atas titik perpuluhan. Lompatkan dia ikut celahan nombor. Cikgu nak lompat berapa kali? 1 kali. Kenapa 1 kali? Sebab 10 ada 1 sifar. Sekarang titik perpuluhan dia dah berpindah dekat sini. Maka dia jadi berapa? 12.5. Sama tak? Sama. Cikgu habis bentuk lazim ni nak buat tak? Tak payah. Buang masa. Buat ayat matematik macam ni. Okey, buat dalam bentuk ayat macam ni, kita tulis balik. 1.25 darab 10 sama dengan 12.5. Awak dah dapat jalan kerja yang lengkap, ayat matematik yang lengkap, markah penuh. Murid-murid kena tahu ini salah satu cara kita boleh cepatkan jalan kerja kita. Tak payah nak buat bentuk lazim. Habis cikgu, masa bila nak bentuk lazim? Yang macam tadi, kalau darab dengan 4, darab dengan 3, darab dengan 7, itu kena buat bentuk lazim lah. Tapi kalau darab dengan 10, 100, 1000, 10,000, yang 100,000 sejuta, nombor dia pangkal 1 kat depan, tak payah buat bentuk lazim. Kita gunakan dalam bentuk ayat matematik dan kita gunakan teknik piring terbang. Kita buat macam bentuk lengkuk-lengkuk ni, macam piring tengah terbang. Masukkan dia ikut celahan nombor. Satu nombor. Tak boleh lompat ikut sesuka hati. Okey, kenapa gerak ke depan? Sebab dia operasi darab. Ingat, sampai bila-bila. Darab gerak ke mana? Darab gerak ke mana? Hello? Depan. Berapa kali nak gerak? Sekali. Sekali. Kenapa sekali yang ni? Sebab ada sifar. Sifar dia ada 1. Kenapa kita boleh gunakan teknik gerak-gerak ni? Teknik piring terbang ni? Untuk senang. Ya tak, kenapa kita boleh gunakan? Kenapa yang tadi kita tak boleh guna? Kenapa yang ni boleh guna? Sebab Sebab ada pangkal 1 di depan. Pangkal 1. Sebab kita darabkan dengan nombor 10, darabkan nombor 100, 1000, 10,000, kita boleh guna teknik piring terbang. Jelas semua? Jelas. Okey. Baik. Jom kita tengok yang contoh lain seterusnya pula. Sedia? Sedia? Sedia. Okey. Baik, sekarang contoh yang nombor 2. Tengok yang ni. Nombor 5 ni. Apa soalan dia? 100 darab 7.342. Betul?
100 darab 7.342. Betul? Betul. Okey, kita terbalikkan dia. Boleh. Kenapa boleh terbalikkan dia? 7.342 darab 100. Sebab ini operasi darab. Kita boleh ubah dia. Tapi kalau operasi bahagi, jangan ubah. Sekarang kita cuba tengok. Dia darab 100 lah cikgu. Kalau darab 100, darab 10, darab 1000, darab 10,000. Nak buat betul lazim ke tak? Tak. Tak payah. Buat teknik apa? Piring terbang. Piring terbang. Okey, langkah pertama tengok operasi apa ni? Darab. Darab. Atas dia kena buat apa? Anak panah gerak ke depan. Okey, tengok sifar dia ada berapa tu? 2. Apa maksud 2 tu? Kena Langkah, kena lompat, kena gerakkan 2 kali nanti. Daripada mana nak gerak? Titik depan. Titik perpuluhan. Ambil pensel, letak dekat titik perpuluhan, lompat 2 kali ikut celah nombor. 1, 2. So sekarang titik perpuluhan telah berpindah. So jadi apa tu? 734.2. Okey, jadi kita baca balik kita punya jawapan 734.2. Siap? Mesti buat dalam bentuk ayat matematik. Ini ayat matematik. Ada simbol, ada sama dengan, ada jawapan. Mesti dalam ayat matematik menegak macam ni. Faham tak? Boleh? Faham. Boleh? Okey, baik kita tengok contoh yang ketiga. Sedia? Sedia. Banyak yang contoh. Okey, baik. Contoh yang seterusnya apa dia ni? 10 darab 0.956. Okey, cikgu ubahkan dia. Boleh? Boleh, sebab dia operasi darab, kita ubahkan dia. Darab 10. Jadi macam gini. Okey, langkah pertama apa dia? Titik perpuluhan. Operasi darab dulu, tengok. Boleh tak guna teknik piring terbang? Boleh. Kenapa? Sebab dia darab dengan 10. Okey, bila ada operasi darab, buat apa atas dia? Anak panah gerak ke depan. Okey, gerakkan anak panah ke depan. Buat anak panah gerak ke depan. Itu anak panah itu menunjukkan arah kita nak bergerak. Ingat tu. Sebab tu kita buat anak panah ke depan. Okey, tengok nombor 10 ada berapa sifar? 1. 1. Apa maksud 1 tu nanti? Kena langkah 1. Langkah 1 kali. Okey. Daripada mana nak langkah? Daripada titik perpuluhan. Okey, ambil pensel, letak dekat titik, lompat 1 kali ikut celahan nombor. 1 kali je. Sebab apa 1 kali? Sifar dia 1. Jadi titik ada kat sini. So sekarang jawapan kita tulis balik. Sifar 9.56. Dah siap. Cikgu, sifar ni kalau saya tak nak buat boleh ke? Boleh. Tak payah tulis pun apa sebab dia kat depan. Jadi kita buat macam mana? 9.56. 9.56. Boleh? Boleh? Okey, cikgu nak buat satu contoh lagi. 1000 darab 0.956. Langkah pertama, operasi darab. Betul tak? Bulatkan darab. Buatkan anak panah. Anak panah gerak ke mana? Gerak ke depan. Kemudian tengok nombor 1000. Ada berapa sifar? 3. Maka kita kena lompat 3 kali. 1, 2, 3. Anak panah berpindah kat sini. Jadi dia sifar 956 titik. Betul tak? Betul. Cikgu kenapa cikgu lompat ke kanan? Sebab anak panah kita menunjukkan ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab operasi darab. Ingat tu, cikgu ulang-ulang sebut. Maka sifar ni tak payah tulis apa tak apa. 956. Cikgu, kalau titik perpuluhan kat belakang seorang-seorang nak tulis ke? Tak payah tulis pun tak apa. Ini sama juga. 956 perpuluhan. Tak ada nombor belakang dia ni kan? Sebenarnya dia adalah nombor 956. Jelas tak? Jelas. Jelas Jelas Jelas. Okey, alhamdulillah. Boleh semua? Boleh. Okey, kalau boleh cikgu nak beri kerja sekolah. Baik. Okey, Arsyad, Arabiah, Muhammad Nazim. Okey, latihan yang sebelum cikgu bagi kat mat berapa? Mat 2. Mat 2 kan? Okey, cuba bukakan buku mat 1 dengan mat 2. Cuba tengokkan.
Tolak perpuluhan. Okey, ada tak tajuk perpuluhan cikgu tambah dengan tolak perpuluhan cikgu buat dekat mat 1? Atau semua buat kat mat 2? Semua buat kat mat. Okey. Apa dia? Semua kat mat 2 kan? Perpuluhan kat mat 2. Tambah perpuluhan, tolak perpuluhan kat mat 2. Betul? Betul. Tak ada buat kat mat 1 kan? Tak ada. Baik, murid-murid. Jadi darab perpuluhan ni juga buat dekat mat 2. Sebab dia tajuk yang sama. Cikgu nak tajuk perpuluhan semua buat dekat mat 2, okey? Buku mat 1 biarkan dulu. Okey, so buat dekat mat 2 juga. Cikgu dah tulis tu mat 2. Murid-murid, nanti bulan 7 nanti kita ada cuti sekolah. Okey, awak buat je dulu dalam buku tulis cantik-cantik kemas-kemas. Cikgu tak nak awak hantar gambar untuk cikgu tanda. Cikgu pening kalau tanda dalam gambar tu. Tak apa, biarlah nanti cikgu pergi sekolah, okey, nanti cikgu minta surat dengan pihak sekolah, cikgu akan pergi sekolah, cikgu akan letak box. Okey, dengar ni betul-betul, cikgu akan letak box macam dulu-dulu kan, macam sebelum ni kan. Cikgu akan letak box, tapi box kali ni cikgu akan guna box cikgu Suhaimi beli sendiri. Cikgu tak nak box kongsi-kongsi kat sekolah, pening cikgu. Jadi cikgu akan letakkan satu box matematik cikgu Suhaimi punya saja. Nanti cikgu akan bagi tahu tarikh, awak letakkan buku mat 1, mat 2 dalam box tu, buku tulis. Boleh tak? Boleh. Bila nak bagi, bila nak hantar, belum lagi. Nanti cikgu akan bagi tahu tarikh kemudian nanti. Jelas tak? Jelas. Nanti bulan 7 tu kita ada cuti sekolah lagi, kita ada cuti raya haji dalam tu. Masa cuti tu cikgu akan semak buku awak. Okey, so latihan hari ni darab perpuluhan. Mat 2, tulis hari tarikh hari ni, hari Ahad, 20 hari bulan 6. Okey. Baik, soalan yang cikgu nak awak buat. Okey. Cacing. Filipina. Hantu. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, dah sedia nombor 2? Dah. Okey, dadu. Emas. Fungus. Fungus tu apa fungus? Fingers. Jari. Fungus tu itu finger. Ni cikgu sebut fungus. Finger jari, fungus. Fungus tu kulat. Okey, kulat. Nanti awak belajar dalam sains. Okey, baik. So berapa soalan semua sekali? 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. Jadi murid-murid SK Belemang boleh buat kat mat 2. Untuk murid sekolah lain daripada Johor Bahru, daripada Putrajaya, Wazif dan Siti Aminah boleh cuba buat di buku latihan. Wazif dah belajar tajuk ni kan? Aminah dah sampai tajuk ni belum? Belum. Aminah dah belajar dulu daripada kawan-kawan. So nanti dekat sekolah, nanti kalau cikgu sekolah Aminah ajar, Aminah dah belajar, diam-diam je Jadi Aminah dapat belajar banyak-banyak kali. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Jelas? Hari ni darab perpuluhan? Jelas. Okey, cikgu ulang balik. Okey, kalau darab perpuluhan, darab dengan nombor, contoh darab dengan nombor 7 ke, nombor 2 ke, nombor 4, kena buat bentuk lazim. Macam mana nak buat? Buat bentuk lazim, darabkan dulu sampai dapat jawapan. Bila dah dapat jawapan, jangan lupa tengok balik pada soalan. Ada berapa TP? TP tadi apa TP? Perpuluhan. Tempat perpuluhan. Kalau dia ada tempat perpuluhan, kalau dia ada 2, dekat jawapan kena masuk balik 2. Faham tak? Kalau dia ada 1, masukkan 1 balik dekat jawapan. Faham tak? Faham. Kalau dia ada 3, masukkan 3 dalam jawapan. Okey, lepas tu kita belajar nombor perpuluhan darab dengan 10, darab dengan 100 ke, darab dengan 1000, asalkan dia darab dengan nombor yang pangkal 1, kita gunakan teknik piring. Piring terbang. Piring terbang, piring melayang, piring apa tak kisahlah. Yang penting dia gunakan teknik gerak-gerak, betul? Okey, macam mana nak gerak? Tengok operasi dia. Operasi apa? Kalau darab gerak ke mana? Gerak ke Buat depan. anak panah gerak ke depan, gerak ke kanan. Okey, itu syarat pertama. Kemudian tengok nombor 10, nombor 100, nombor 1000. Kalau sifar dia ada 1, apa maksud dia? Bergerak. 1 kali. Kalau sifar dia ada 2? 2 kali. Kalau sifar dia ada 3? Gerak 3 kali. Gerak 3 kali. Okey, kemudian kita ambil pensel. Ambil pensel letak kat mana? Letak dekat Titik perpuluhan. Ambil pensel letak titik perpuluhan. Gerakkan ke mana? Ke depan. Ke depan. Kenapa ke depan? Kenapa gerak ke depan? Operasi darab.
Sebab operasi darab berapa kali nak gerak? Tengok pada bilangan Sifar. bilangan sifar. Okey, itu saja kita belajar hari ni. Dapat semua? Dapat. Dapat. Boleh, alhamdulillah. Okey, itu saja. Okey, ada apa-apa lagi tak ada? Tak ada. Okey, hari ni adalah hari. Ya, saya. Ya. Ya, buat bentuk lazim je. Tak payah campur-campur. Pilih salah satu bentuk je. Jangan buat dua-dua. Pilih satu bentuk saja. Bentuk lazim je. Faham tak? Ya. Faham. Besok ada mat tak? Esok ada. Cikgu akan apa? Kalau ikut jadual kita, okey, murid SK Belembang, kalau ikut jadual kita, kita buat kelas 2 jam straight sampai pukul 12.30. Tapi cikgu tak nak. Cikgu tak nak campurkan kemahiran. Dah lepas belajar tajuk darab perempuan, nak belajar bahagi, tak nak. Cikgu tak nak awak belajar dua-dua hari ni. Okey, pengalaman cikgu kalau cikgu ajar sekaligus, murid pening. Cikgu nak fokus satu-satu. Esok, walaupun tak ada jadual, tapi cikgu ambil pukul 9. Sebab 8 hingga pukul 10 tu kelas BI saja kan. Tapi cikgu yakin, cikgu BI pun sama juga. Kita tak nak buat sekaligus. Okey, mesti murid pening. Okey, jadi cikgu akan ambil yang pukul 9 esok. Kita akan belajar bahagi perpuluhan esok, okey? So sekarang ni ada 1 jam lagi masa, awak boleh buat latihan matematik. Jadual. Okey? Okey, nanti cikgu akan masukkan dalam WhatsApp kelas waktu kelas esok pula, okey? Okey, boleh semua? Boleh. Okey, hari ni 20 hari bulan adalah hari bapa. Okey. Okey, habis kelas ni boleh wish. Okey, selamat hari bapa kepada ayah-ayah awak semua. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Bye. Selamat hari Bye. bapa ya. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Salam. Bye. Ozim? Okay, Ozim. Okey. Okay, Ozim Cikgu, terima kasih. Okey, baik. Bye.